Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sambungan siri penjelasan saya ke atas buku saya Anda Bertanya, Kapten Menjawab. Baik, sebelum ini saya ada jelaskan sebuah hadis Nabi SAW, yang ini dalam video sebelum ini, yang bermaksud seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Lalu kemudian saya mendapat soalan tentang bagaimana pula dengan anak yang akikahnya dibuat oleh ibu bapa ketika anak tu sudah besar sikit. Okey, umur 7 tahun ke, umur 10 tahun ke, dan bagaimana pula jika anak itu telah pun dewasa lalu dia mengakikahkan dirinya sendiri. Ini soalan yang bagus dan kebetulan ada juga dalam buku saya itu Anda Bertanya, Kapten Menjawab. Baik, tuan-tuan dan puan, ini adalah satu soalan yang sebenarnya ada banyak perbincangan para ulama di dalamnya, ya. Ia adalah satu khilaf yang muktabar dan saya akan cuba ringkaskan kepada beberapa pandangan yang ada. Pandangan pertama berkata yang disunatkan, yang dituntut untuk akikah ini hanyalah pada hari ke-7 selepas kelahiran. Berdasarkan zahir hadis Nabi SAW. Hadis yang sama tu, seorang anak itu tergadai dengan akikahnya, disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambut dan juga diberikan nama. Okey, berdasarkan hadis ini, so akikahnya hanyalah pada hari ke-7. Jika tak mampu, jika ada halangan, jika ada sesuatu kesukaran, tak dapat buat, tak apa. Tak ada tuntutan lagi dah. Baik, ini pandangan pertama. Pandangan kedua berkata, ianya terbuka lebih luas, the window is bigger. Yang ini pada hari ke-7, 14 dan 21 berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah SAW bersabda bahawa akikah itu adalah pada akikah itu adalah pada hari ke-7, 14 dan juga 21. Okey, ini pandangan kedua. Selepas hari ke-21 barulah tidak ada tuntutannya. Kemudian ada pula pandangan ketiga bahawa hari-hari itu 17, 14, 21 hanyalah tuntutan yang menyebut, yang bermaksud hari yang paling afdal. Boleh saja buat pada mana-mana hari dalam tempoh 21 hari itu. Maknanya pada hari ke-9 ke, pada hari yang ke-15 ke. Okey, boleh saja dalam window, dalam tempoh 21 hari tersebut. Ini pandangan ketiga. Pandangan keempat pula. Pandangan keempat pula ialah seorang anak itu tetap dilakukan akikah untuknya oleh ibu bapanya meskipun selepas 20 hari. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang sama juga, hadis yang sama juga, bahawa seorang anak tergadai dengan akikahnya. Maka selagi mana tidak dilakukan akikah, maka anak itu tergadai. Maka sekalipun setelah 21 hari, katakan setelah sebulan, setelah 2 bulan, setelah 3 bulan, setelah setahun, setelah 2 tahun, tetap juga dilakukan akikah untuknya selagi mana anak itu belum akil balik. Belum balik. Sebab hadis tersebut seorang anak, ya, gulam, seorang anak. Maka selagi mana dia seorang anak, selagi mana dia di bawah tanggungan ibu bapanya, selagi itulah masih dilaksanakan akikah untuknya. Okey? Baik. Ini sampai anak itu sudah pun akil balik. Seterusnya, bagaimana pula jika anak itu sudah pun dewasa? Okey, sudah pun dewasa dan masa kecilnya tidak pernah dilakukan akikah untuknya, maka sudah dewasa ni apakah patut dia mengakikahkan dirinya? Sekali lagi ada beza pandangan. Pandangan pertama kata tidak, kerana akikah ini tanggungjawabnya ialah ke atas ibu bapa sebagai tanda kesyukuran atas kelahiran anak mereka. Okey, sebagai tanda kesyukuran dan juga memaklumkan kepada jiran-jiran tentang kelahiran anak. Adapun diri sendiri yang mengakikahkan, tidak perlu lagi dah. Ini pandangan pertama. Tetapi ada pandangan kedua yang kata ya, boleh mengakikahkan diri sendiri berdasarkan sebuah riwayat bahawa Nabi SAW mengakikahkan dirinya apabila baginda diutus menjadi seorang nabi. Okey, hadis ini agak masyhur, disebut dinilai dhaif oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Tetapi Syekh Al-Albani menerangkan bahawa hadis ini ada dua jalan periwayatan. Satu itu memang dhaif, tetapi ada satu lagi yang sebenarnya berdarjat hasan. Lalu hadis ini
darjatnya adalah hasan. Maka berdasarkan hadis ini, dan jika kita berpegang bahawa darjatnya adalah hasan, maka boleh seseorang itu meskipun sudah dewasa mengakikahkan dirinya sendiri. Okey, sepatutnya memang ayah dan ibu yang mengakikahkan dia, tetapi mungkin mereka tidak mampu. Okay, masa dia masih kecil dahulu, maka dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri, sebagaimana Nabi SAW dalam riwayat tersebut ada mengakikahkan dirinya. Demikian beberapa pandangan yang ada. Jadi antara pandangan-pandangan ini sekadar yang saya kaji. Jika anak itu selagi mana dia belum baligh, ibu bapa masih lagi disunatkan, okey, masih lagi dianjurkan untuk mengakikahkan anak itu, meskipun setelah hari yang ke-21. Bila-bila mereka mampu, mereka boleh mengakikahkannya. Okey, hukumnya tetap juga sunat. Dan jika anak itu sudah pun dewasa, sudah pun ada kerjaya sendiri, sudah ada income sendiri, jika dia masa kecil dulu tidak diakikahkan oleh ibu bapanya, mungkin kerana mereka ada masalah ataupun cabaran kewangan, maka maka si anak itu yang sudah dewasa boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Berdasarkan riwayat yang riwayat tadi tu Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, ya, yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Satu perkara yang saya nak tambah tentang mampu atau tidak akikah ni, kadang-kadang ibu bapa tu mampu, tetapi bila mereka nilai berdasarkan kebiasaan masyarakat, kena ada majlis itu, kena ada buat majlis besar, jiran kita buat majlis besar, jiran kita buat majlis besar, takkan kita buat majlis kecil-kecil saja. Lepas tu nak kena panggil ustaznya, nak kena buat doa selamatnya, nak kena sekalian formality, sekalian package apa semua tu. Itu yang menyebabkan mereka menjadi tidak mampu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, akikah ini ialah kita buat kerana kita bersyukur mendapat anak. Yang ni ibu bapa bersyukur mendapat anak. Dan yang kedua sebagai memaklumkan. Okay, tak perlu ada doa selamat, baca Yasin, majlis cukur sikit, lepas tu bawa keliling macam-macam semua tu. Yang itu semua tak payah. Yang itu semua yang bagi kos tinggi, ya. Jadi bila dikatakan tak mampu tu, cuba fikir dulu tak mampu kenapa. Kerana ada banyak add-on, banyak tokok tambah dari masyarakat kita sehingga majlis yang mudah menjadi susah, ataupun benar-benar tak mampu. Kalau benar-benar tak mampu, insya-Allah di hari kemudian apabila Allah memberi kemampuan, Allah melapangkan rezeki, boleh buat akikah di kemudian harinya. Jadi kemudian harinya. Dan jika anak itu telah pun menjadi dewasa, sudah pun dewasa, dia hendak mengakikahkan dirinya sendiri, maka dia juga boleh, berdasarkan riwayat bahawa Nabi juga SAW mengakikahkan dirinya apabila baginda diutus menjadi seorang Nabi. Hadis riwayat Imam Tirmizi dengan darjat yang hasan. Baik, jadi itu sedikit saya nak berkongsi tentang melakukan akikah selepas hari yang ke-7. Selepas hari yang ke-7, Jadi sedikit ulang kaji bahawa betul perkara ini ada khilaf. Dan kita pun sebenarnya pada hari ke-7 lazim je lah zaman sekarang ni, bayi bila dilahirkan hari ke-7 tu jugalah demam kuning. Jadi macam tak sesuai untuk buat majlis akikah. Hendaklah terpaksa ditangguhkan, ya. Jadi boleh ditangguhkan kepada hari lain, yang ke hari 14, ke hari 21 ataupun mana-mana hari dalam tempoh itu. Jika sampai hari yang ke-21 pun masih tidak dapat melaksanakan akikah kerana sesuatu halangan yang genuine, bukan kerana apa orang kata majlis kita ni minimum je, majlis kita ni simple je, majlis kita ni nasi putih je, tak ada nasi berani. Okey. Alright. So boleh lagi buat, selagi mana anak itu belum lagi akil baligh, boleh buat lagi. Dan berdasarkan hadis yang sama juga bahawa seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Kemudian katakanlah ibu bapa itu memang tidak mampu melakukan akikah, dan anak tu bila sudah dewasa, ada kerjaya, ada pendapatan, ada income apa semua, lalu dia hendak buat akikah untuk dirinya sendiri, pun boleh juga, ya, pun boleh juga. Baik, moga-moga membantu persoalan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuh tengok sunset, cantik tak?
Okey. Nampak sunset, alhamdulillah. Alright, sekadar tunjuk saja. Sudah hampir maghrib, ayuh balik. Landing. Landing.